Terus ajaklah orang dengan benda-benda macam tu. Nah, banyak lagi benda lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya muliakan Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid Bajak Song, para hadirin, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, abang, kakak-kakak, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama-nama dan pangkat tuan-tuan semua tanpa mengurangkan sedikit pun penghormatan terhadap kesemua yang hadir pada pagi ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang dan izin kepada kita pada pagi ini untuk bersama-sama dalam majlis. Dan semoga dengan majlis ini akan menambahkan kecintaan kita kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kelaziman dan kewajipan yang dituntut di dalam syarak, yang disebutkan dengan lisanus syar'i, yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi cukup dengan ayat ini, kata para ulama, al-Imam Qadhi Iyad al-Yahsubi rahimahullahu taala mengatakan fakafa bihadza haddan wa tanbihan wa dilalatan wa hujjatan ala ilzami mahabbatih wa wujubi fardiha wa 'idhami khatariha wa istihqaqihi laha alaihi salam. Cukup dengan ayat ini, kata beliau, sebagai haddan wa tanbihan. Dalam riwayat haddan, dalam nuskhah disebut haddan, yakni suruhan dan perhatian dan petunjuk serta hujjah ke atas kewajipan mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu dikatakan qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, kalaulah katakan olehmu wahai sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah meminta kepada baginda Nabi untuk memaklumkan kepada umat, in kana aba'ukum, kalaulah ayah-ayah kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, teman-teman kalian, wa azwajukum, isteri-isteri kalian, wa ashiratukum, dan juga ahli keluarga kalian, wa amwalun ikhtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan juga dengan harta yang kamu tidak yang kamu nanti akan berpisah dengannya, dan
perniagaan yang kamu bimbang akan berlaku kerugian padanya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah yang kamu redha dengannya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maka kalau kamu mencintai kesemua perkara yang disebutkan tadi, abaukum, abnaukum, ayah-ayah kamu, anak-anak kamu, teman-teman kamu, istri-istri kamu, keluarga kamu, harta kamu, perniagaan kamu, rumah-rumah kamu. Ada 8 perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yang kesemua perkara tersebut adalah perkara yang paling disukai dan dicintai oleh seseorang itu. Dalam muka bumi, dalam kehidupan dunianya, tidak ada perkara yang saya rasa terlepas disebut dalam ayat ini, melainkan kesemua ini adalah perkara-perkara yang menjadi perhatian bagi seorang manusia. Ya, sama ada dengan usulnya, sama ada dengan furuknya, atau dengan harta benda miliknya, atau dengan hawasyinya, atau dengan teman-teman yang di luar daripada keluarganya, dan dengan rumah yang dia miliki. Dan dikhususkan lagi dengan rumah. Ada orang mungkin harta tidak banyak, tapi kalau ada rumah sudah memadai. Maka itu semua perkara yang diinginkan dan disukai. Alhamdulillah, Tuan Syed. Barakallah. Dan fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maka kesemua perkara yang disebutkan tadi, kalau lebih dicintai daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan lebih dicintai daripada jihad fi sabilihi, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala au'adahum, Allah taala telah memberikan janji buruk ataupun ancaman kepada mereka dengan menyebut fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Jadi dalam ayat ini bahawa mereka tidak akan mendapat petunjuk. Mereka akan disesatkan daripada jalan Allah Subhanahu wa taala kalau melebihkan perkara tadi daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan daripada Sayyidina Anas bin Malik dengan hadis yang diriwayatkan daripada Imam Qadhi Iyad Al-Yahsubi dengan sanad beliau sehingga sampai kepada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, bahawa Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang di kalangan kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, daripada ayahnya dan ibunya dan seluruh manusia. Sayyidina Abi Hurairah juga meriwayatkan hadis yang sama dengan lafaz yang seumpama dengan lafaz tersebut, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Hadis tadi yang riwayat Sayyidina Anas itu daripada riwayat Al-Imam Muslim radhiyallahu anhu. Dan hadis lagi yang lain dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu menyebutkan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara yang kalau ada perkara tersebut kepada seseorang itu, maka akan didapatkan padanya halawatal iman, kemanisan pada iman. Bermakna kalau tidak ada pada perkara ini dalam hati seseorang itu, maka mungkin dia ada iman tetapi tidak ada halawah. Nabi sebut di sini salasun man kunna fihi wajada halawah. Nabi tidak kata wajadal iman, karena iman mungkin telah ada, cuma halawatul iman fi ziyadah, ada tambahan kepada iman tersebut dengan halawah, ada kemanisan pada iman tersebut. Dan sini maknanya iman boleh dirasai, ada boleh untuk dirasai oleh seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa. Karena baginda Nabi Shadiqul Masduq, tidak Nabi sebutkan melainkan ianya adalah sama ada berbentuk majaz ataupun berbentuk dengan hakikah. Dan hakikahnya al-iman ini memang terkandung padanya 2 keadaan. Ada yang iman mujarrad, sekadar iman sahaja semata-mata, dan ada iman yang fihi halawah, iman yang padanya terdapat kemanisan. Baik, macam mana nak dapatkan iman yang manis?
an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dan ini maksudnya ni darajah seseorang yang fauq darajah al-mu'minin faqat. Ini dia atas sikit daripada darjat mukminin sahaja. Baik. Jadi dia atas sikit pada darajat mukminin yang biasa. Kenapa? Mana disebut oleh Nabi dalam hadis, seseorang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Kalau ada satu cebis ataupun sebesar biji sawi iman dalam hatinya, akan masuk syurga Allah taala. Apa farq baina iman hadha wa iman akharin? Ada beza antara iman seorang dengan seorang. Itu ada iman orang tadi yang hanya sekadar dengan sebesar biji sawi masuk syurga Allah taala. Dan ada orang yang imannya manis. Jadi kita kalau nak makan nak sedap. Kalau nak rumah nak hak yang jenis kita rasa boleh murtah. Yang kita rasa boleh senang duduk dalam rumah tadi. Tak rasa serabut perut. Okay. Nak kereta yang kita rasa boleh naik senang dan tak menyerabutkan kita dalam perjalanan. Jalan 2 km rosak, jalan 3 km pecah tayar, jalan 4 km lagi kita cabut bumbung-bumbung. Laisa murtah. Maka orang tadi tak akan jadi tenang ketika bawa kereta tadi. Dan dia sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga dan bimbang. Nah, tengah-tengah duk bawa, tengok ada tayar bergolek kat depan. Rupanya tayar kereta dia. Jadi dia akan sentiasa dalam kebimbangan, tidak murtah. Kalau kehidupan mereka inginkan begitu, kenapa dalam iman semua hanya berpada dengan aqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Hadza faqat. Hanya itu sahajakah yang kita inginkan? Kalau tak begitu, maka seorang mesti nak sesuatu yang halawah, yang lebih manis, yang lebih gembira dalam hatinya, yang lebih menyebabkan dia akan jadi lebih yakin bahawa dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan diabaikan, malah menjadi orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini? Kata Nabi, yang ada 3 perkara ini maka padanya halawatul iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahawa Allah dan Rasul lebih dicintainya daripada selain Allah dan Rasul. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yani kamu mencintai seseorang, tidak kamu cintainya melainkan kerana Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqzafa fin nari. Yani kamu benci, seseorang itu benci untuk kembali kepada kekufuran seperti mana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Ketiga-tiga perkara ini kalau ada dalam hati seseorang tersebut, Nabi tidak kata kalau ada salah satu saja. Tak, kena ada tiga-tiga. Kena ada tiga-tiga ni baru akan wajada halawatal iman. Dan ketiga-tiga perkara ini adalah sifatil awliya. Ya. Dan ahla iman, iman yang paling manis, tidak ada bandingannya, sudah tentulah iman junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang peringkat ketiga, wa an yakrahu an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar, hadza la yujad fin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga itu tidak ada pada Nabi. Wala yutasawwar, malah tidak tasawur pada Nabi. Tak boleh kita gambarkan kata Nabi membenci untuk kembali kepada kufur. Mana Nabi kufur? Nabi tidak kufur. Nah. Malah dalam ayat Allah Ta'ala dalam surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lagi, walal akhiratu khairun laka minal ula. Macam mana ayatnya? Ayuh, na'am. Apa dia? Rabbuka fatarda. Ada lagi ayatnya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Kata tu ayat tu ada, wa wajadaka dhallan fahada.
Kami dapati kamu dalam keadaan dhal, kemudian kami beri hidayah kepadamu. Ala. Hadza dhal bimakna syadidul hubb. La dhal bimakna annahu fi dhalalin. Dhal di situ pada Nabi bukan dengan makna dhalal, dengan makna yang difahami oleh sebahagian orang. Karena dhalal sahaja maknanya banyak dalam bahasa Arab. Dan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Hasya lillah, seseorang mentafsirkan Quran dengan nafsunya. Karena itu Nabi SAW menyebutkan man takallama fil Quran atau man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berucap dengan Quran dengan pandangannya sendiri, maka siap tempat dia dalam api neraka Allah Ta'ala. Dan disyaratkan oleh Al-Imam Suyuti. Al-Imam Suyuti mengatakan bahawa seorang yang ingin menjadi mufassir atau menjadi ahli tafsir, maka perlu baginya menguasai 21 bidang ilmu. 18 ke 21 bidang ilmu. 18 ke 21. Maknanya dengan nahunya, dengan sarafnya, dengan lughahnya. Karena nahu saraf beza dengan lughah. Lughah lebih perbahasannya berbeza menurut kepada maudhu', karena disebut oleh para ulama tatamayyaz al-ulum bitamayyuzati mawdu'atiha. Jadi perbezaan ilmu adalah berdasarkan kepada maudhu' al-ilm. Nah, tajuk perbahasan ilmu itu akan menyebabkan berbeza pada ilmu dengan ilmu. Faham? Jadi bukan hanya sekadar sebut lughah Arabiyah dengan makna ilmu nahwu termasuk dalam tu, ya, kita boleh sebut macam tu juga, hadza min naw' umum wal khusus. Tapi kalau lebih perincikan lagi, maka ada perbezaan antara ilmu-ilmu tadi, ada perbezaan dia. Faham? Jadi kesemua ilmu tadi perlu ada untuk seorang tadi menjadi mufassir. Dan kalau dia mufassir, maka dia tidak akan, walaupun ada mufassir yang menterjemahkan dengan demikian, tapi ba'in, maksudnya jauh daripada kebenaran dan rad dan ditolak oleh para a'immah. Karena apa? Karena ada kekurangan pada tafsiran tersebut. Nah, jadi ayat Quran Allah Ta'ala sebut wa wajadaka dhallan fahada. Dan ayat Quran ini Allah Ta'ala sebut apa dia? Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Jadi Al-Quran tak bertembung. Ma dhalla sahibukum, ma dhalla. Maksudnya memang tidak pernah Nabi SAW dhal seperti yang kamu faham. Yang kamu faham kalau Nabi sesat, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Maka makna dhalal di situ dengan makna apa? Ad-dhal di situ dengan makna syadidu al-ishq, ataupun sangat-sangat rindu kepada Allah. Nah, dan kami memberikan petunjuk kepadamu untuk sampai kepada kami. Maknanya Nabi SAW, walaupun ada riwayat menyebutkan kata Nabi memang pernah tersesat di padang pasir, kemudian ditemui kembali oleh datuknya Sayyidina Abdul Muttalib. Al-Kulihal dengan nikmat yang disebutkan tadi ini, yang besar, yang lebih besar daripada hanya tersesat di padang pasir tadi, adalah nikmat karena menyebutkan kelebihan Nabi. Karena itu surah Duha disebutkan oleh para ulama sebagai suratun Nabi. Surahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau nak tengok siapa Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala, baca surah Duha. Kita akan tahu siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dibuat tafsir surah Duha, nah, dan ditafsirkan dengan tafsiran yang mulim, yang sebenar, seorang tadi yang mentafsirkan tersebut ahli dan juga ta'alluq hatinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kuat, maka akan sampai maksud surah tadi kepada orang yang mendengar bacaan surah tersebut. Dan sebab tu waktu duha ni adalah waktu yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Nah, karena disamakan dia dengan keadaan Nabi. Dan dalam syurga Allah Ta'ala, sepanjang masanya adalah seperti duha. Setiap hari, dia tidak ada malam. Jadi masanya seperti duha. Karena masanya ini masa yang tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk. Nah, dan masanya mu'tadil maknanya. Sampai ke malam. Dan bila malam, tidak ada malam di akhirat. Karena disebut dengan yaumul akhir. Nah, hari terakhir. Karena hari ini kalau disebut dengan hari, karena ada siang dan malam baru dikira hari. Maka ada yaumul akhir. Yaumul akhir maksud tidak ada lagi hari terakhir. Hari yang terakhir tidak ada lagi setelahnya malam. Maka Allah Ta'ala hanya akan irqa' sutur.
dilepaskan macam seakan-akan permaidani yang menutupi alam pada waktu tersebut, di syurga pada waktu itu, untuk ahli syurga Allah Subhanahu wa taala berehat pada waktu tersebut. Tamam. Dan kerehatan mereka sudah tentulah dengan zikrullah, dengan melakukan amal kebajikan dan seumpama dengannya. Dan ketiga-tiga perkara tadi kita sebut, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu Allah dan Rasul lebih dicintainya daripada selain Allah dan Rasul. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan seorang tadi mencintai seseorang tidak dicintainya melainkan hanya kerana Allah. Kalau kita perhati hadis ni saja pun dah cukup dah untuk tahu kata betulkah sungguh kita ada halawatul iman ataupun masih lagi dalam pencarian. Kalau masih dalam pencarian, maknanya nahnu ala tariq, kita dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan ni masih berjalan. Kalau dia mati, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Hadha nau' min al-ilm. Itu salah satu daripada ilmu. Yani siapa yang dalam perjalanan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dia mati dalam perjalanan tersebut, maka Allah mudahkan jalannya ke syurga. Dan seluruh makhluk dalam muka bumi ini akan memohon keampunan baginya. Ma hadzal ilm? Apa ilmu tadi? Adakah dengan makna ilmu semuanya berdasarkan zahir hadis begitu? Ini ilma dengan makna ayya ilmin. Mana-mana ilmu, karena disebut dengan nakirah. Apa makna nakirah? Apa makna nakirah, Wildan? Apa makna nakirah? Apa ni Abdul Rahman? Apa dia? Apa makna nakirah? Apa ni Ahmad? Pak sangat tak apa. Nakirah mana apa? Wildan. Bahasa Arab. Kullu ismin syai'an. Tak dengar. Sya'at. Syai'in. Kullu ismin syai'in fi jinsihi wala yakhtassu wahidun duna akhar. Hang ni kamu mai di bawah ni. Ya Allah. Hada ta'rifu ma'rifah, apa ni nakirah. Kullu ismin syai'in fi jinsihi, lagi la yakhtassu wahidun duna akhar, yaitu setiap isim yang syai', maksudnya nama yang apa ni meluas, yang tidak dikhususkan, yang meluas pada jenisnya. Maksudnya kalau sebut ilm, maknanya ayyu ilm atau ayya ilmin, apa sahaja bentuk ilmu, siapa yang dalam perjalanan menuntut apa sahaja ilmu. Baik, kalaulah apa sahaja ilmu mendapatkan dengan kelebihan tersebut, fama balukum bi ilmil din, apa pandangan kalian tentang ilmu agama, dan apa pula pandangan kalian tentang ilmu yang menyampaikan orang tadi kepada hubbillahi wa rasulih. Karena ilmu ni banyak. Ada ilmu yang tidak sampai kepada hubbillah wa rasulih, tak sampai kepada cinta Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada ilmu yang menyebabkan orang tadi disombong, akhirnya dia mengenalkan dirinya daripada memperkenalkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para ulama kata ilmu yang paling afdal ilmu apa? Ilmu paling afdal ilmu apa? Ilmu apa, Alif Najmi? Ilmu apa? Ilmu tauhid. Kenapa ilmu tauhid paling afdal? Karena maudhu'nya adalah berkait dengan zatullah wa sifatuh. Zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkait dengan sifat-sifatnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Karena disebabkan itu menjadikan ilmu tauhid ilmu yang paling afdal. Faham? Jadi maksudnya ilmu yang akan menyampaikan seorang tadi kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ilmu tadi akan jadi ilmu yang paling afdal.
Faham? Dan kemudian ilmu apa lagi yang paling afdal juga disebutkan dengan haisiahnya yang tertentu atau bentuknya yang tertentu, ilmu yang berkait dengan Nabi kita Muhammad, ilmu hadis, ilmu tafsir, juga disebutkan bahwa itu antara ilmu-ilmu yang luar biasa kelebihannya. Karena apa? Karena kesemuanya berkait dengan apa? Berkait dengan memahami kalamullah, berkait dengan memahami kalamur Rasul alaihi wassalatu wassalam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam. Jadi an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Di sini ada persoalannya. Persoalannya apa dia? Macam mana disuruh oleh Nabi untuk menjadikan Nabi dan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bila sebut rasulahu, kalau sebut rasul saja tak apa, sebut rasulahu. Rasulahu di sini dipanggil mufrad mudhaf fata'um. Mufrad mudhaf fata'um. Maksudnya umum pada semua rasul, boleh? Dan juga boleh dikhususkan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau kata mencintai Rasulullah, dah tentu akan mencintai seluruh nabi-nabi yang lain. Karena Nabi menyuruh untuk kita mencintai seluruh nabi. Nah, itu beza kita dengan golongan yang bukan Islam sebahagiannya, yang yang beriman dengan nabi-nabi terdahulu, mereka beriman dengan sebahagian nabi, menolak sebahagian nabi. Maka kecintaan tadi tidak dikira. Malah ia dikira sebagai zero. Sifr, kosong, tak ada apa. Nah, orang Indonesia kata nol. Nah, nol. Tak ada apa. Kosong tu. Tak itu Zahid. Nah. Jadi apa ni, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suruhan Allah Subhanahu wa taala. Cuma soalan ni apa dia? Macam mana Nabi suruh cinta? Macam mana Nabi suruh cinta? Pada cinta ni bukan boleh paksa. Cinta ni termasuk daripada bentuk perasaan. Dan perasaan adalah perkara yang mustahil disuruh. Kita disuruh dengan af'al. Kita disuruh dengan al-af'al. Bukan dengan infial. Kita suruh dengan af'al tu. Af'al, contohnya kita suruh potong. Makan, lagi, tidur, lagi, apa saja bentuk suruhan. Atau Allah Ta'ala suruh solat, dan juga seumpama dengan sallu kama ra'aitumuni usalli, maknanya disuruh sekali dengan tu wudu. Karena disuruh, Nabi suruh untuk sembahyang macam Nabi sembahyang, bermakna apa sahaja yang berkait dengan sembahyang, syarat dan rukunnya kena ikut, maka kena ambil wudu. Dalilnya daripada sallu kama ra'aitumuni usalli. Karena Nabi semayang dengan berwudu, dan tidak pernah Nabi semayang dengan tidak berwudu, maka wajib wudu. Karena wudu adalah syartun min syuruti sihhatis salah. Arif billah. Arif billah. Yang ni pun torik. Gerak lah dia. Siapa bawa kereta malam? Arif billah bawa kereta. Hang bawa kereta Arif? Oh, dia tidak lebih. Kereta semalam, ajaib semalam ni. Pecah tayar 2 kali. Kereta pecah tayar sekali di mana? Sekali di Tapah, bukan selepas. Selepas Tapah. Sebelum Tapah sekali. Sampai dekat ni dah tol Bertam dah sekali pula. Oh, ajaib tu. Tapi 2 biji kereta lah. 2 pecah tayar. Tak tahu sebab apa, terlengak tu kot. Ada aksiden, ada orang aksiden tepi jalan tu, mungkin barang dia terpelanting ke tengah jalan sebelah sini. Yang pakat langgak masa tu. Baru sangat aksiden tu. Kemudian ada bah langgak dulu. Benar kereta saya pun langgak. Rasalah langgak tu, tahulah. Lepas tu saya kereta belakang lagi langgak pula, tak tahu benda apa. Alhamdulillah tak ada apa lah, alhamdulillah. Jadi tayar pecah tu pun bukan meletup. Dia cuma keluar angin. Yang penting selamat perjalanan ni. Yang depan ni pula pukul 3 pagi sampai kot ni, 3:30. Hak bawa kereta mengantuk. Dia punya pederah tu. Kan saya pun tak boleh nak berehat lah. Co-pilot. Saya duduk sebelah. Saya kalau orang bawa kereta, ada seorang dua aja yang saya boleh tidur kalau mereka bawa kereta.
Yang pertama, arwah ayah saya boleh tidak kalau dia bawa kereta. Sebab saya tahu dia tak akan mengkhianati saya, kan? Anak-anak murid pun sama lah, dia tak akan khianati benda tu. Cuma saya jadi bimbang, takut terhalit, takut terlelak. Jadi saya pun tak akan tidur sekali lah, kecuali terlalu teruk sangat saya tidur, saya bangun payah nak tidur lah, kanduk sekali. Tengok bawa, lepas tu Ustaz, memang kena marah lah, ngantuk lah. Berhentilah mayat saya bawa pula. Baru sekak balik. Saat pergi ke tengah, saat pergi ke tepi, tak apalah. Alhamdulillah. Yang penting sampai malam. Alhamdulillah. Baik. Walaupun macam-macam terjadi, tak pernah lagi berlaku ni. Sampai 2 kali pecah tayar ni. Tapi tak apalah, hero-hero semua. Bagi mereka pecah tayar tu biasa ya. Jangan pecah dua-dua ya. Pecah tayar dua-dua, jam tu. Alhamdulillah pecah satu ya. Baik. Jadi tadi patah balik. Cinta. Macam mana cinta boleh paksa? Dan Nabi suruh cinta. Padahal ini perasaan. Mana boleh perasaan disuruh? Kalau kita disuruh untuk perasaan kepada seseorang. Contohnya, seorang ni disuruh untuk mencintai seseorang. Ini benda yang tak dituntut dalam syarak. Malah tak disuruh pun dalam kehidupan biasa. Alih billah disuruh pergi jumpa dengan seorang makcik di kampung, cintai makcik itu. Orang mampu dia. Contoh kan. Dia jenuh saya. Dia kata, macam mana nak suruh orang cinta? Macam mana? Jadi di sini maksudnya yang disebutkan oleh Nabi, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dengan sini maknanya apa dia? If'alu al-hub. Maksudnya lakukan syai' yuaddi ila al-hub, yang mencapai kepada kecintaan. Yang ini melakukan perkara yang akan mencapai kepada kecintaan. Tamam? Antara perkara yang akan mencapai kepada kecintaan, ini baru masuk tajuk. Tadi semua mukaddimah tadi. Yang mencapai kepada kecintaan apa dia? Mengetahui tentang siapa yang kita akan cintai itu. Siapa yang kita akan cintai tersebut. Baru kita akan tahu qimah. Kenapa perlu cinta perkara tadi? Boleh. Kalau kita tak tahu benda yang kita nak kena cintai tadi, dan kita tak tahu pun kata benda tu perlu dicintai, maka adimu faedah. Tak ada faedah apa. Okay? Lepas tu kita nak buat apa-apa, kita kena tahu dululah. Benda apa kita nak kena buat, benda apa jangan kita buat. Dan seumpama dengan macam tu juga, nak suruh orang buat baik, nak suruh orang tinggal benda jahat, dia kena tahu dulu benda yang disuruh tu memang baik, dan benda yang nak suruh ditinggal itu memang jahat. Dan perkara tadi perkara yang mungkar, baru disuruh tinggal. Bukan disuruh tinggal benda yang tidak mungkar. Disuruh tinggal benda tidak mungkar, ada jahil. Ini jahil sebenarnya. Malah anak murid saya cerita, waktu balik daripada convention RUU di Kuala Lumpur, semalam lah, kita ada convention kan. Doakan moga ada sinarnya, insyaAllah, amin. Ya Rabbal Alamin. Ada seorang ni main tegak. Anak-anak murid saya ni ada yang pakai tasbih kat tengkok ni. Pakai tasbih kat tengkok. Kemudian tegak kata, tak usah pakai dia kata. Ada ke tok guru kita pakai macam tu? Oi. Awal lagi dah nak kena paku dah. Sebab dia kata kat anak-anak murid kita kan. Dia tak berani kata kat kita lah. Nama. Yang pertama, ini saya nak pesan satu pada orang-orang yang semangat sangat ni. Yang pertama, nak tegak bagi ada ilmu. Bukan semua benda. Hak tu nahi mungkar. Yang kamu tegak tadi tu nahi mungkar, maksudnya ni mungkar pakai tasbih kat tengkok. Yang pakai kad malam ni boleh pula. Tak ada siapa pun tegak malam. Hak jadi AJK pakai kad. Dia pakai tali kat tengkok ni, dia buah kad tu. Siapa sekok pun tak tegak tu. Tak kata ni apa pakai kat tengkok ni, kena buah. Kad ni buah kat dalam poket jadi. Tak kata pula. Tapi mereka pakai tasbih kat tengkok dan nampak macam dengan tabu, macam dengan benda tu pelik sangat pula dah. Terus ajaklah orang dengan benda-benda macam tu. Banyak lagi benda lain. Ni. La ilaha illallah. Ni ahli sunnah ke ahli punah apa ni?
Bagilah, aku tu kata, bagi ada maudhu'i, bagi tahu mana tempat nak rat. Tamam? Yang pertama dia tak tahu tasbih ni ada musalsal lah. Saya ni dapat musalsal meletakkan tasbih di tengkok ni daripada Maulana Al-Imam Ali Jumaah hafizahullah. Syekh Ali Jumaah sendiri yang kalung dekat tengkok saya. Tasbih. Kalung kat tengkok, dan kalung tasbih kat tengkok ni ada sanad. Jadi macam mana ada sanad tapi benda tu jadi mungkar? Jadi kemudian saya jadi lucu lah. Kalau tegak tu puak-puak tu kita tak heran. Yang kata ni orang-orang yang katanya mengaji, katanya lah mengaji, kita tak tahu. Tahu mana mengaji tu kita tak tahu. Lepas tu benda-benda tu tak patut pun dijadikan sebagai isu besar bagi masalah tadi. Isu besar malam ni RUU. Tiba-tiba tasbih di tengkok menjadi isu besar. Soalnya tapi dia taklah tegak secara umum. Dia tegak kat anak murid saya seorang tu ialah. Sebut. Lepas tu tapi dia tegak pun dia habaq habis semua kat. Buang. Ini orang panggil tidak bijak dan juga tidak tahu mana sepatutnya yang dia tumpukan. Dan syarat bagi perkara tadi kalau nak ditegak apa semua sekali, kalau benda tadi benda yang orang panggil apa, kalau saya tak kata dia menganggap bahawa benda ni mungkar. Kalau kata dia anggap benda ni mungkar, maka salahlah. Salah pada sudut undang-undang ataupun daripada bentuk peneguran tadi. Kerana apa? Kerana benda yang mungkar tadi mesti mungkar yang mujma'alih. Yang ijma' baru boleh dikira sebagai nahi mungkar. Perkara yang masih khilaf tidak boleh untuk kita jadikan dia sebagai amar ma'ruf nahi mungkar dengan makna tersebut. Tamam. Hanya sekadar bentuk teguran atau irsyad dipanggil, itu tak apa, tak ada masalah. Kalau benda tu maksudnya kalau benda yang bukan ijma'. Contoh isap rokok contohnya. Kan? Isap rokok. Orang isap rokok boleh tapi kat orang tadi pihak bak dia kata ni apa ni isap rokok ni. Benda haram ni. Satu haram tu mungkin bagi kamu. Mungkin bagi dia wajib boleh dia. Karena doktor abang kata kalau hang tak isap memang 2 hari mati. Dia kata. Jadi kerana hukum masalah rokok ni dia ada hukum apa ni dibincang oleh para ulama sepanjang zaman. Ulama bincang masalah tersebut. Jadi bukan nak suruh isap. Cuma nak abang kata kalau kata masalah tadi berlaku, dia tidak boleh masukkan isu tadi sama seperti perkara ijma'. Mesti tengok orang tadi minum arak, seperti orang tadi makan najis dan seumpama dengannya. Tamam? Itu. Cuma kalau kita tengok dia di kedai makan, dalam tempat tu ada aircon, dan tempat tu dah tulis dah tidak dilarang merokok, dan kemudian ada anak-anak duduk tepi, kecil-kecil duduk tepi tu. Teguran tadi itu dipanggil irsyad, dipanggil. Abang dia tak boleh hisap di sini, ada orang, ada budak kecil. Lepas tu kita dah tulis dah dilarang merokok. Dua sama ada buta perut ataupun tak erti baca. Ataupun dia tak sedap. Dia terlalu maihal sangat. Dia nak kena bawa keluar agak rokok dia. Sat rokok agak waktu tu. Kata baru dia akan naik martabat. Jadi kita kata tak bolehlah hisap kat tempat ni. Itu sebagai irsyad, bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tu kena faham ni, bagi erti, bagi elok. Jadi maksud tadi ni kita sebut. Jadi kena ajak kepada apa benda yang an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Macam mana pergi masuk kat situ? Zaid, jangan tiba-tiba pergi masuk bab tadi. Afiq, awak tiba-tiba pergi masuk tu? Tak apa. Baik. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahum. Baik. Di sini diajarkan cara untuk mencintai. Macam mana nak cinta? Kena ajar. Maksudnya Nabi nak maklumkan kepada kita di sini bahawa diajarkan cara untuk mencintai. Macam mana kita nak tahu cinta tersebut dengan sesuatu? Nak cintai sesuatu mesti kena tahu qimah sesuatu tadi, kedudukan sesuatu yang kita akan cinta tadi. Salah satunya ialah mengetahui dan mengerti benar dengan apa yang kita akan cintai tersebut. Dan kita tak akan cintai benda yang tidak ada faedah. Dan tentu kita akan cinta benda yang punya faedah kepada diri kita dan juga kepada akhirat kita. Maka mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah faedah yang paling besar kepada seseorang tersebut. Mencintai ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah faedah besar
untuk orang tadi sampai kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad. Dan mencintai tilawatil Quran adalah merupakan faedah besar untuk kita mencapai kepada ta'alluq dan takhalluq dengan akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena khuluquhu al-Quran. Karena itu dalam asas kata para masyayikh untuk qurbi bi Rasulillah, qurbu Muhammadi dipanggil. Qurbil Muhammadi asas untuk taqarrub dengan Nabi kita Muhammad, dan untuk taqarrub kepada Nabi Muhammad tujuannya untuk apa? Untuk dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tujuannya. Ada orang ada kata saya ni mencintai Nabi SAW. Dia kata jangan lebih-lebih sangat. Kena cinta Allah sama. Ni orang ni tak faham. Kalau ada orang kata macam tu, maksud dia tak faham lagi. Karena mustahil orang tadi mencintai Nabi, dia tidak mencintai Allah. Mustahil. Karena Nabi adalah mursal, yang diutus oleh Allah. Maksudnya yang diutus dicintai, yang mengutus dia abaikan dan tidak mencintainya, maka ini ajaib. Ada laisa sya'n aqil. Ini bukan orang yang berakal, yang bijak. Suka dengan yang dihantar, tidak suka kepada yang menghantarnya. Kita kalau orang bagi hadiah kepada kita, dia suka dengan hadiah tu. Nah, dengan orang yang bagi hadiah dia kata dia tak suka. Ada mi'yar ala al-hadis, dengan benda baharu. Yang tu mungkin kita kata saya memang tak suka kat dia, tapi hadiah dia bagi saya terima. Tamam? Boleh jadi macam tu. Tapi dengan sya'nullah war rasul la yasih hakada. Tidak sah kalau dilakukan demikian. Karena mengasingkan kecintaan dan mengabaikan salah satu cinta di antara kedua perkara tersebut, maka ianya salah. Dan ini sendiri ditambih oleh Nabi. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, dalam hadis disebut kata, Sya Allah wa sya Allah, minta maaf, disebut sya'ahuma, dari kata itu. Tamam? Sya'ahuma disebut macam seolah ayatnya kama qala Nabi SAW atau kama qala, sebut kata dikehendaki oleh Allah dan Rasul, digabungkan al-iradah wal masyiah kepada kedua-duanya dengan dhamir huma. Maka Nabi SAW dengar tu, Nabi tak suka. Nabi kata, la, jangan sebut macam tu. Nabi kata, bal sya'allahu faqat. Bahkan Allah sahaja yang berkehendak. Sudah, sebut yang tu je, cukup. Tapi ketika mana disebutkan oleh seorang sahabat, disebutkan oleh Nabi SAW, kata an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pada mahabbah disebut dengan dhamir. Dhamir apa? Musanna. Dengan dua. Huma diguna. Tapi kalau masyiah diasingkan. Tak boleh kamu guna huma. Sya'a huma. Tak boleh guna macam tu. Tapi kalau mahabbah pada kecintaan, mimma siwa huma, digunakan dengan dhamir tasniyah. Jadi untuk menunjukkan kata pada mahabbah mesti disekalikan. Lepas tu kalau ada orang tanya kepada kita, mencintai Allah dengan Rasul, mana nak dahulukan? Ada kata kami cintai Allah dulu. Tak boleh kita dahulukan Rasulullah daripada Allah. Tak. Kita kata tidak mendahulukan Rasulullah daripada Allah, tetapi mencintai kedua-duanya dalam masa yang sama. Karena mustahil orang tadi akan mencintai Allah melainkan dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham? Seorang tadi tidak akan sampai kepada Allah melainkan dengan pintunya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi pintunya. Dan sebab tu kata para masyayikh, asas utama untuk seorang tadi taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala adalah qurbul Muhammadi. Yani taqarrub dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nak qurbin Nabi, nak dekat dengan Nabi ni ada dua perkara yang perlu dilakukan, iaitu apa dia? At-ta'alluq dan juga at-takhalluq. At-ta'alluq dan takhalluq. At-ta'alluq macam mana? At-ta'alluq bi zatin Nabi. Ta'alluq bi zatin Nabi. yakni terikat hatinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takhalluq, berakhlak dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu bila mana disebut
oleh Nabi dalam hadis, man allimu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyikum, ay allimul hub, maksudnya gitu. Allimu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyikum, ajarkan anak-anak kalian dengan 3 perkara. Maknanya Nabi nak suruh apa ni? Ajarkan anak-anak kalian cinta. Ajarkan mereka cinta. Ini para masyayikh sebutkan macam-macam bentuk macam mana nak ajarkan cinta. Salah satunya majlis ilmu. Dan majlis ini tajuknya sebenarnya kecintaan Nabi kepada umatnya. Nah, gambaran kecintaan Nabi kepada umatnya. Baik, kalau kita nak tahu gambaran kecintaan Nabi kepada umat, maka itu adalah sebenarnya wasilah untuk apa? Untuk kita mengetahui ataupun wajib bagi kita luzum mahabbah. Untuk wajib bagi kita mencintai Nabi itu sendiri sebenarnya. Sebab kalau kita tahu kata betapa cintanya Nabi kepada kita, maka apa akan jadi selepas itu? Maka akan dikira sebagai zalim orang tadi ketika tidak membalas kembali perkara tersebut dengan yang lebih daripada itu. Sebab itu Nabi kata, an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihima mimma siwahuma. Dan dalam hadis yang lain disebut, hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nabi sebut ni kalam ni jami' mani'. Nabi kata maksudnya daripada seluruh makhluk siwallah, kecuali Allah. Ada makhluk seluruhnya, ayahnya, anaknya, semuanya yang disebutkan tadi itu semua yang berkait yang paling hampir dengannya dan juga manusia umumnya yang kamu ada kepentingan dengannya, perniagaan kamu dengan dia, hubungan persahabatan kamu dengan dia, dan aku lebih dicintainya daripada semua perkara tersebut. Tamam. Dan perkara ini tidak akan boleh kita lakukan melainkan dengan ilm. Hanya al-hub aidan lazim alaina an nata'allam. Mesti kita kena belajar dengan mencintai. Maka kena tahu kisah orang-orang yang mencintai. Dan tahu tentang kecintaan Nabi itu sendiri kepada kita menyebabkan tak sepatutnya kita mengabaikan. Dan memang kita tak akan mampu untuk membalas dan melakukan kecintaan tadi kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad dengan sepenuhnya. Pun begitu, Nabi kita mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Nabi sebut satu hadis pendek saja. Nabi kata al-mar'u ma'aman ahab. Ada seorang sahabat jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, ada satu hadis, diceritakan yang saya baca baru-baru ni di majlis Maulid. Hadis yang disebutkan tentang seorang sahabat Nabi SAW meminta kepada Nabi SAW untuk mendoakan beliau agar masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu beliau berkhidmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia khidmat kepada Nabi. Jadi bila dia khidmat kepada Nabi dengan khidmat yang luar biasa, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam suka dengan beliau. Tamam. Dan Nabi seronok dengan khidmatnya beliau tadi. Siapa sahabat Nabi tadi? Siapa sahabat tu? Hasan, nama apa sahabat? Merah mata. Kepak pagi sampai. Siapa sahabat tu? Sayyiduna Rabi'ah ibnu Ka'b al-Aslami. Sayyidina Rabi'ah ibnu Ka'b al-Aslami radhiyallahu taala anhu berkata kepada Nabi SAW, disebut dalam hadis, kuntu abitu ma'a Rasulillah. Saya pernah bermalam bersama dengan Nabi. Fa ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Dan saya bawa air wudu untuk Nabi SAW wa hajatihi. Wudu, air wudu. Wudu, fi'lul wudu, perbuatan wudu. Dan bawa hajat Nabi, apa-apa perkara yang Nabi perlukan. Qala li salni. Disebabkan kerana khidmat saya tadi, lalu Nabi kata, salni. Minta apa yang kamu nak, wahai Rabi'ah. Qultu. Maka tengok ni, faqultu, terus sebut. Maksudnya dia dah ada dalam fikiran dia ni, benda apa nak minta. Maksudnya, wuduhu al-hadaf. Hadaf mereka jelas dalam hidup. Tahu hidup ni untuk apa.
Faham? Kita kalau kata teman dengan orang, kadang-kadang kita tak apa nak jalan, anak murid duduk dengan Tok Guru. Dia khidmat dengan Tok Guru baik. Tok Guru tanya dia, Wildan? Tok Guru tanya. Kata, kamu nak apa? Minta. Dia pun, tak apa. Tahu. Dia doa sama ada segan, ataupun dia tak tahu nak minta apa. Habis ni tengok sana Rabi'ah ibni Ka'bil Aslami, jelah. Bila Nabi kata, salni, minta. Kamu nak apa? Kata beliau, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya minta satu saja ya Rasulullah. Untuk berteman denganmu dalam syurga. Itu saja. Dia minta paling besar tu, habis semua tak ada apa dah. Bila murafaqah dalam syurga, maknanya apa dia? Ana fi maqamik. Dah duduk dengan Nabi, dia tak minta, ni tengok, minta pun dengan adab juga. Ada orang yang minta, Syekh, minta jadi macam Syekh. Atau pergi jumpa Imam Syafi'i, boleh tak? Jumpa dengan Tok Guru, kata, Tok Guru boleh tak doa saya bagi lebih daripada Tok Guru? Tok kata ni, mah ni. Tak ada Tok Guru yang tak suka anak murid dia lebih daripada dia. Tak, Tok Guru suka. Kalau anak murid dia lebih daripada dia. Anak murid dia lebih alim daripada dia. Anak murid dia lebih diterima oleh orang daripada dia. Contoh. Ada guru-guru kita yang anak murid lebih terkenal daripada gurunya. Berlambak. Macam tu. Tapi tak ada anak murid tu dia pemain kat Tok Guru dia. Tok Guru boleh tak minta saya lebih daripada Tok Guru, dan orang lebih kasih kat saya lebih daripada Tok Guru. Orang tak ada adab pun. Jadi akhirnya dia minta apa? Boleh tak bagi jadi macam Tok Guru? Naknya tu nak apa? Nak suruh jadi lebih daripada dia. Ataupun nak bagi sama sekurang-kurangnya dengan dia. Tapi dengan Rasulullah tidak ada siapa boleh lebih daripada Nabi. Maka permintaan ni permintaan bijak dia panggil. As'aluka murafaqataka fil jannah. Jadi berteman denganmu dalam syurga ya Rasulullah. Bila maksud murafaqah, maknanya bersama dengan Nabi sentiasa. Apa kata Nabi? Aw ghaira dzalik. Tak ada lagi benda lain daripada selain benda-benda tu. Maka kata Sayyidina Rabi'ah ibn Ka'bil Aslami, huwa dzaka, tu saja ya Rasulullah. Tak ada benda lain yang saya akan minta. Bukan dunia, bukan apa. Kau nak minta tanah sikit ke? Kalau perang menang nanti, saya nak sikit qita'ah minal ard. Tanah ni bila nak buat kebun, bagilah 10 relung jadilah. Ya. Ataupun ada tanah sikit, tak ada. Semua tu tak ada dalam fikiran beliau. Yang ada dalam fikiran beliau waktu tu apa dia? Nabi. Apa kata Nabi? Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantu aku, kata Nabi. Nabi tak kata mayang banyak-banyak masuk syurga, insya-Allah. Tak, Nabi kata bantu aku. Kamu kena bantu aku. Bantu aku dengan apa? Dengan kamu banyakkan kasratis sujud, dengan membanyakkan sujud kepada Allah dengan makna as-salah. Tamam? Maka kamu akan membantu aku waktu tersebut untuk menyebabkan kamu akan masuk syurga Allah Ta'ala. Maksudnya Nabi tidak akan membiarkan. Nabi akan melaksanakan seperti yang diinginkan. Tamam? Tapi di sini, perkataan tadi sahabat tadi, dia minta untuk murafaqah dengan Nabi SAW. Dan Nabi kata, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Ada seorang sahabat lagi yang jumpa dengan Nabi. Dalam riwayat, banyak riwayat. Ada riwayat kata waktu itu Nabi sedang nak semayang. Ada riwayat kata Nabi waktu itu dalam ucapan, tengah bagi ucapan. Yang kata riwayat kata Nabi tengah nak semayang, baru nak semayang, Nabi SAW baru nak masuk nak semayang, nak pergi ke tempat untuk jadi imam. Seorang Arab Badui ini datang. Dan syak Arab Badui ini, orang Badui ini maknanya apa dia? Arab Badui ini maknanya Arab kampung lah. Faham? Jadi kalau kata dia mai tu, dia tak kira apa dah. Sebab suasana di kampung Arab ni, pertama dia hidup dengan unta, dia hidup dengan benda-benda kerah-kerah, batu, semua kawasan-kawasan itu sebenarnya memberi kesan pada pembentukan jiwa orang tadi. Dia kerah, jalat. Jadi dia mai kat Nabi, dia pun buat macam tu juga. Dia kata, ya Rasulullah, mata sa'ah. Nabi pun nak semayang ni, tanya kiamat bila. Nabi tengok dia, Nabi terus semayang. Habis semayang, Nabi pusing. Dah makruf dalam riwayat, ada hadis-hadis yang lain,
Walaupun dalam riwayat tadi sebut kata Nabi tanya tu, siapa yang tanya tadi? Kalau kata riwayat ada Nabi duduk, Nabi baca doa, Nabi baca wirid dan seumpama dengannya. Dan kemudian Nabi pusing, Nabi tanya, siapa yang tanya tadi? Maka sahabat tadi kata, ya saya Rasulullah. Dia kata, ma'addatta laha, apa yang kamu siapkan untuk sa'ah, untuk kiamat? Dia kata. Maka kata sahabat tadi, Arab Badui tadi kata, ya Rasulullah, ma'addattu laha wala kabira salatin wala siyamin, saya tidaklah banyak mempersiapkan apapun ya Rasulullah. Sembahyang saya pun tak besar mana, puasa pun tidaklah terlalu banyak ya Rasulullah. Illa anni uhibbullah wa rasulah, jadi saya mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saja kata beliau. Dan riwayat itu sama juga dengan riwayat-riwayat yang lain tadi. Apa kata Nabi? Nabi kata al-mar'u ma'a man ahab. Nabi tak kata a'inni ala kasrati sujud, a'inni ala nafsika bi kasrati sujud. Nabi tidak letakkan syarat. Maknanya ni al-mahabbah tidak disyaratkan dengan sesuatu. Kecintaan tidak disyaratkan. Tapi ketika khidmat dengan amal dah disyaratkan. Kalau amal disyaratkan. Tapi hub la syarta fihi, tidak ada syarat pada hub. Sebab tu Nabi jawab tu, al-mar'u ma'a man ahab. Kamu cinta kepada Allah Rasul, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu pernah sebut macam tu kepada Nabi. Dan Sayyidina Abi Dzar kata, ya Rasulullah, saya tidak ada benda dalam hati saya melainkan Allah dan Rasulnya. Al-mar'u ma'a man ahab, Nabi kata. Ataupun anta ma'a man ahbabta. Kata beliau, ya Rasulullah, saya tidak adalah hati saya melainkan Allah dan Rasulnya. Nabi sebut sekali lagi, anta ma'a man ahbabta. Kamu bersama dengan siapa yang kamu cintai. Di sini menunjukkan kata apa? Al-mahabbah itu tidak disyaratkan dengan sesuatu. Ini al-mahabbah ni adalah qurbul Muhammadi, pendekatan kepada Allah dan Rasul dengan yang paling ampuh. Sebab itu jangan diperkecilkan apa saja bentuk mahabbah. Apa saja bentuk mahabbah jangan diperkecilkan. Majlis salawat jangan diperkecilkan. Majlis zikir jangan diperkecilkan. Faham? Ni ada orang buat majlis selawat, dia kata, je duduk majlis selawat saja. Mengaji tak mai. Itu satu sudut lah. Hak tu pun kena juga di muhasabah juga. Hak pi majlis selawat saja, mengaji tak mai. Majlis tok guru mai tak mai. Habis selawat dia pakai pi. Mai. Dah ala kulli hal fihi mahabbah. Dalam hatinya ada mahabbah. Alhamdulillah, tu pun sebagai sebab untuk menyelamatkan dia daripada api neraka Allah Ta'ala. Faham? Karena ada hub dalam hatinya. Dan moga-moga dengan kecintaan tadi akan melorong dia untuk dia terus pergi kepada ilmu. Dan para guru kena tambih dengan perkara tersebut. Kena bagi perhatian kepada para murid yang hadir dalam majlis-majlis tersebut untuk pergi mengaji. Jangan cukup dengan majlis sahaja, tapi pergi mengaji. Dia kena ada kesinambungan daripada tu, kena ada ilmu. Baru betul. Tapi tidak mencela dan tidak mempertikaikan tugas-tugas tadi. Karena setiap orang dia ada tugas dia. Setiap orang dia ada tugas dia. Kalau semua orang pakat jadi tok guru, siapa nak jadi engineer? Ilmu agama, ilmu yang paling syaraf. Tapi habis itu siapa nak jadi engineer, siapa nak jadi tukang bina, siapa nak jadi architecture bahagian lukis plan dan seumpama dengannya, siapa yang nak berniaga, siapa yang nak apa semua kali. Hadza hayah. Ini kan kehidupan. Dan Nabi SAW meraihkan semua tadi. Ketika Nabi hidup di bumi Madinah Al-Munawwarah, dan para sahabat yang menjadi ahli fatwa berapa orang saja. Yang menjadi mujtahid di kalangan para sahabat berapa orang saja. Tamam? Dan yang menjadi pemimpin di kalangan sahabat berapa orang saja. Dan berapa orang pula yang berniaga, berapa orang yang bekerja untuk kehidupan keluarga, dan berapa orang yang datang ke majlis Nabi waktu ketika Nabi mengajak. Adakah satu Madinah tu semua pakat mai dalam masa yang sama? Tak tentu juga. Tapi ta'alluq hati mereka dengan Nabi tidak sekali-kali putus. Yang tu yang paling utama. Faham? Kecuali lah duduk dalam pondok Wildan. Wildan jaga ayat liak tu. Walaupun tak ngaji.
Dia pun bawa kereta lah. Dia paling teruk ni duk buang tayar tu rasanya. Mimpi tayar apa pagi ni. Ya. Boleh? Jadi, cuba tengok beza di antara dua ucapan Nabi. Seorang sahabat yang datang minta kepada Nabi dengan murafaqah dalam syurga. Apa Nabi kata? Yang ni perlu kepada syarat. Nah, murafaqah kepada syurga bila dia minta tadi disebabkan kerana khidmat. Bila Nabi kata salni, maka Nabi kata a'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Kamu kena ada amal juga. Maksudnya pakat-pakat. Saya pun kamu kena bantu juga. Saya akan mohon kepada Allah, kamu kena bantu juga dengan banyakkan sujud. Tetapi seorang yang datang kata, ya Rasulullah, tak ada dalam hati saya melainkan Allah dan Rasul. Saya cinta Allah Rasul. Sembahyang tak banyak. Puasa pun tak berapa banyak sangat. Tak macam para sahabat Nabi yang agung-agung yang lain. Apa dia? Nabi kata, Al-mar'u ma'aman ahab. Dan kata Sayyidina Anas, itu adalah hari yang paling gembira di bumi Madinah. Seluruh muslimin gembira dengan ucapan Nabi. Kenapa? Karena mereka memahami ma'iyatul Rasul adalah dengan makna apa? Mereka tidak akan berpisah jasad dan juga ruh mereka dengan Nabi SAW. Karena ma'iyah Nabi sebut, anta ma'aman ahbabta, laisa ma'a jasadik faqat. Ay ma'a ruhik. Nabi tak kata anta ma'a, karena ma'iyah ni lebih besar sebenarnya. Anta ma'aman ahbabta tadi, perkataan Nabi itu perkataan yang sangat besar. Karena itu para sahabat memahami. Kenapa? Karena mereka adalah ahlu lughah. Mereka adalah ahli bahasa. Yang sebut Nabi kata ma'a tadi saja. Tahu kata, ini bahasa yang paling tinggi digunakan oleh Nabi untuk menjelaskan dengan makna yang mendalam bahawa mereka tak akan berpisah dengan Nabi selama-lamanya. Lepas tu Nabi kata, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup aku baik untuk kalian, mati aku juga baik untuk kalian. Kenapa? Karena anta ma'aman ahbabta. Sebab tu yang penting bukan kita duduk dekat dengan Nabi pada sudut jasadi. Tapi hati kita dengan Nabi itu dekat. Kita duduk di Malaysia, tapi hati dekat dengan Nabi SAW. Kita duduk di belah Thailand, dekat dengan Nabi SAW. Tak mesti duduk dekat Madinah Al-Munawwarah untuk dekat dengan Nabi SAW. Tapi ketika ke Madinah, qurbul jasadi dengan ruhi semakin hampir. Yang tu makin akan lagi kuat ketika ada hub. Tapi kalau tak ada hub, duduk kat Madinah pun jadi Wahabi. Kata juga. Tengah duduk sedap, sebut Wahabi jadi jam tu. Dia jadi macam dengan lempak tik dalam nasi tu. Marah Wahabi. Dia kata, oi, kira kami tik ya? Tak. Wahabi tak ada, dia kata. Saya tak kata kat saya kata kat Wahabi. Dia kata, woi, Wahabi mana ada? Tak apa, tak ada masalah apa. Tengok ada apa ni, Amirul? Naik apa? Dia sebut Wahabi, dia dah pakat masuk mai. Ni kira sikit-sikit Wahabi. Dia ni tak ada wirid lain dah. Mereka Wahabi je. Kami ada wirid lain dah. Kami ada Allah, 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 Hu. Hampa ada apa? Hampa bid'ah. Aduh, wirid dia apa? Nampak? Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa suka dengan sesuatu, dia akan banyak sebut sesuatu tadi. Baik, saya selalu sebut Wahabi. Jadi saya suka Wahabi. Tak kuliah daripada tadi sampai habis ni, kalau dikira balik baru 4 kali sebut perkataan tu. 4 kali. Jadi tu. Saya sebut sekali, lepas tu ulang balik sekali, rasa 5 kali. Tak apalah kalau silap-silap sikit tu, tak apalah. Depa ni bukan kira bilangan pun dia marah. Dia sebut 5 bukan 4. Tu pun tak nak kira. Tak apa. Tolong kira. Terima kasih. Ingat. Jadi kalau kata banyak sebut tu, kadang-kadang kita suka. Dia sebut bid'ah. Hanu bid'ah. Sebenarnya dia suka dengan bid'ah. Tapi kalau sebut dengan kita kena ikut dengan Nabi, sunnah Nabi. Siapa yang sunnah sebenarnya? Siapa yang suka dengan sunnah Nabi SAW? Kalau bukan para imam ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Karena yang sebut selalu tentang sunnah Nabi SAW adalah mereka. Yang banyak sebut dalam majlis-majlis tentang Nabi adalah mereka. Faham? Ada seorang lelaki duduk tepi Sayyidina Ali, karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu wa alaihi salam. Kemudian lelaki ni duduk tepi Sayyidina Ali pula kan. Dia kena kemah lah. Cakap pun kena atas sikit lah.
Sayyidina Ali kata, Masya Allah, entah kuis, kalau muka jamil, wa ra'i', kena sebut itulah, Sayyidina Ali puji. Jadi dia pun celah dunia. Dunia ni semua benda yang satu kata dunia pada awal kuliah sampai habis kuliah. Itu Sayyidina Ali tengok kat dia. Sayyidina Ali kata, saya tidak melihat kamu wahai rajul, melainkan kamu mencintai dunia. Kata, kenapa Amirul Mukminin kata macam tu? Dia kata, pada saya daripada awal kuliah sampai habis, saya celah dunia pada awal sampai habis. Saya tak suka dengan dunia. Dah sebab duduk tepi Sayyidina Ali. Jadi kalau kata benci dunia ni, Sayyidina Ali kata, ni baru betul. Akan jadi waris aku ni. Boleh bagi kepada dia mansab, kedudukan, apa semua sekali kan. Kenapa? Kerana benci dengan dunia. Dia tahu para sahabat tak suka dengan benda tersebut. Kalau diberi dunia ni dengan isinya. Bila sebut macam tu, dia kata, Sayyidina Ali kata, kerana tadi daripada mula aku dengar kamu cakap sampai habis kamu celah dunia. Tak. Man ahabba syai'an aktsara min zikri. Siapa suka dengan sesuatu, dia akan banyak sebutkan sesuatu itu. Tapi dia akan sebut dengan cara yang lain sikit. Tamam? Lepas tu saya pesan, jangan, dia kena ada orang panggil apa? Balance. Ada orang dia suka tulis kan, pasal pedofilia, suka sebut, kata kena berhati-hati ni, orang ni pedofilia, orang ni pedofilia. Jaga. Hati-hati. Man ahabba syai'an aktsara min zikri. Jangan nak sebut selalu sangat. Takut terkena ujian tu lagi. Orang panggil khairul umur awsatuha. Banyak yang kadang-kadang nak sebut benda ni. Kadang tiap-tiap hari kerja duk post kata kat maknya. Man ahabba syai'an aktsara min zikri. Hati-hati. Takut-takut suka kok pok tu. Boleh. Tapi kalau cakap pasal kopi boleh. Qahwah boleh. Kopi tak ada masalah, tidak dicela. Melainkan orang yang tak suka aja. Itu tak ada kata apalah. Jadi kopi je. Apa macam mana? Al-mar'u ma'aman ahab. Baik. Jadi tujuan saya sebut tadi semua adalah untuk apa sebenarnya? Hujung ni dah sikit je saya sentuh. Tujuan dia kalau kata tadi untuk mencapai kepada kecintaan tadi disebabkan kerana untuk kita tahu tentang perkara tadi kena ada ilmu, pengetahuan kita tentang Nabi SAW dan baginda Nabi kita Muhammad. Perhatiannya kepada kita ni lebih daripada apa yang kita sebut tentang apa yang kita nak hadirkan perasaan kepada Nabi SAW. Satu hari baginda Nabi SAW menyebutkan kepada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah kata, "Lamma ra'aitu minan Nabi SAW tiba nafsin." Ni, kata satu hari aku melihat Nabi dalam keadaan yang murtah, Nabi dalam keadaan yang tenang, seronok pada waktu tu. Ini yang panggil orang bijak. Sayyidatina Aisyah ni adalah misal kepada kebijaksanaan yang luar biasa. Sayyidatina Aisyah kata apa? Bila aku tengok Nabi dalam keadaan tiba nafsin, qultu, lalu aku kata kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullah li. Nampak tak? Sayyidatina Aisyah Sayyidina Aisyah ni waktu ketika tenang ni, ada kadang play dengan Nabi. Sayyidina Aisyah pernah kata kat Nabi, dia kata apa? Anta allazi za'amta annaka Rasulullah. Annaka Rasulullah. Dia pernah sebut kepada Nabi, ni, kamu ni yang mengaku Nabi ni. Dia pernah berkelahi dengan Rasulullah. Itu kan pernah sekali Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Ummu Ruman marah Sayyidina Aisyah ketika Sayyidina Aisyah tolak dada Nabi SAW. Kemudian Nabi kata, Sayyidina Ummu Ruman kata, kamu buat macam tu kepada Rasulullah. Rasulullah kata, tak apa, jangan marah dia. Lebih pada tu pun dia pernah buat. Lebih pada tu pun pernah. Dan dia pernah sebut, Sayyidina Aisyah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardah, pernah sebut kepada Nabi, waktu berkelahi dia nak marah apa tak tahulah. Dia kata, ni, kamu yang mengaku sebagai Nabi ni. Anta allazi za'amta annaka Rasulullah. Annaka Rasulullah. Kamu yang mengaku kata kamu ni Rasulullah. Kalau kita boleh sebut macam tu lah. Dan itu tidak mengeluarkan dia daripada iman. Karena waktu itu tengah dalam keadaan marah dan Nabi SAW hanya tersenyum pada waktu itu. Nabi tersenyum. Sebab Nabi tahu kata ni bukan keluar daripada hatinya. Hanya di lidahnya saja. Tengok. Tapi hari ini, ada satu hari ini tengok Nabi tenang, seronok. Terus dia minta. Dia tak minta dunia. Sayyidina Aisyah
Kita kalau orang perempuan kita tengok dia tenang itu. Bang, dapat gaji ke no? Jom pergi ni tak? Lotus ke? Pergi ke mana-mana, pergi beli barang lah, apa benda tu semua ni. Kita minta tu lah. Tak, Sayyidina Aisyah minta ud'ullah li. Tolong doakan kepada Allah bagi saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Nabi kata Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min zambiha wa ma ta'akhkhar. Bayang. Hatu doa Nabi tadi, diampunkan dosa Sayyidina Aisyah daripada dulu dan akan datang. Faham? Doa Nabi, doa Sayyidina Nabi kepada Sayyidina Aisyah seolah Nabi doa kepada orang yang maksum. Ya Allah ampunkan. Tak maksum lah sebab ada dosa. Cuma orang panggil apa? Seakan-akan macam tu. Karena diampunkan dosanya yang taqaddama wa ma ta'akhkhar. Yang terdahulu yang akan datang. Diampunkan oleh Allah kata Nabi. Ya Allah ampunkan bagi Aisyah ma taqaddama min zambiha, mana-mana yang terdahulu daripada dosanya, wa ma ta'akhkhar, dan yang mana-mana yang akan datang daripada dosanya dan mana yang akan datang. Mana yang terdahulu. Ma asarrat wa ma a'lanat, mana-mana yang dia sembunyikan dan mana-mana yang dia jaharkan. Kalau dosa tadi dia sembunyikan ke ataupun yang dia tunjukkan dan semuanya, ampunkan semua ya Allah. Apa kata Sayyidina Aisyah? Fadhahikat Aisyatu hatta saqata ra'suha fi hujriha min ad-dhahik. Sayyidina Aisyah tergelak ni dengan orang tu punya sonok ni sampai kepala dia terletak di atas paha dia sendiri. Sampai tu. Sonok. Tak nak bayang lah. Dengan doa tadi. Gembira dia dengan doa tersebut sampai jadi macam tu keadaan dia. Ada seorang sahabat Nabi kata SAW sebut kepada Sayyidina apa? Siapa sahabat Nabi yang muka sama dengan Nabi, sepupu Nabi? Sayyidina apa? Sayyidina Ja'far. Ja'far At-Tayyar. Sayyidina Ja'far waktu datang daripada Habsyah, jumpa dengan Nabi SAW. Nabi datang, Nabi bangun dan Nabi peluk beliau. Nabi cium dahinya dan Nabi kata, saya tidak tahu hari ini kegembiraan saya yang mana satu. Abi khudumi Ja'far am bi fathi Khaybar. Sama ada dengan datangnya Ja'far atau dengan bukanya kota Khaybar. Saya tak tahu ni kata Nabi. Mana satu kegembiraan yang akan saya sambut pada hari ini. Abi khudumi Ja'far am bi fathi Khaybar. Manakala bila sebut macam tu, apa yang berlaku pada Sayyidina Ja'far? Dan riwayat sebut Sayyidina Ja'far bangkit menari pada waktu tu. Jadi wujdan. Jadi ghaib. Kerana ucapan Nabi tadi masuk ke dalam hati dia menyebabkan dia jadi terpusing. Seronok. Yang ni kata ulama ni daripada ambilan ni dibuat tarian sufi. Tarian sufi daripada perbuatan Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Faham? Jadi bila mana berlaku macam tu kepada Sayyidina Aisyah gelak ni. Tergelak, tersenyum sampai saqata ra'suha. Ni kepala dia jatuh duduk di atas paha Sayyidatina Aisyah sendirilah. Macam dia macam nak tersujud. Jadi macam tu. Maka kata Nabi SAW, ayasurruki du'ai? Kamu punya seronok dengan doa aku tadi, kata Sayyidina Rasul, wahai Aisyah. Maka kata Sayyidina Aisyah, wa mali la yasurruni du'auk. Apatah lagi ya Rasulullah, siapa lagi yang tak seronok dengan doamu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Dengar ni. Wallahi kata Nabi, inni la du'ai li ummati fi kulli salatin. Doa yang saya doa kepadamu wahai Aisyah tadi, yang kamu minta tadi ni, itu doaku kepada umatku setiap solatku, kata Nabi. Ni kita ni dengan doanya Nabi setiap solatnya Nabi SAW. Hada hubbun Nabi li ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Aisyah minta sekali dan Nabi khususkan doa tadi. Kita kata kalau itu kita ni lebih pada Sayyidina Aisyah. Lah. Tetap tak akan lebih pada Sayyidina Aisyah karena Sayyidatuna Aisyah min jumlati ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi akan doa setiap hari kepada umat Nabi dan Nabi khususkan pula sebutan Nabi kepada Sayyidina Aisyah. Maka Sayyidina Aisyah ada lebih daripada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa tersebut. Tapi nak bagi tahu kata Nabi maklumkan inilah doaku setiap waktu solat.
li kulli salatin, kata Nabi. Fi kulli salatin, pada setiap solat. Dan ini tidak dikhususkan. Solat mana satu? Solat wajib, solat fardu. Maka Nabi SAW yang solatnya setiap malam, hatta tawarramat qadamah, itu tidak pernah Nabi tinggalkan doa kepada kita semua. Lepas tu kita balah benda tu. Kita balah balik. Kita selawat kepada Nabi SAW. Itu kata para ulama, tempat paling tinggi untuk ta'alluq dengan Nabi adalah kasratus salati ala Nabi. Taqalluq syai', ta'alluq syai' akhar. Orang berselawat kepada Nabi dengan berakhlak dengan akhlaknya baginda Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi sebut dalam satu hadis, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanukum akhlaqa. Yang paling hampir kepada aku, kata Nabi, tempat duduknya di syurga di akhirat nanti ialah yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi sebut satu hadis lagi, aqrabukum ilayya manzilatan yaumal qiyamati aksarukum salata alayya. Yang paling banyak berselawat kepada aku, kata Nabi. Syuf, kata para masyayikh, beza di antara dua ucapan Nabi. Nabi kata yang paling baik akhlaknya aqrabukum majlisan. Yang paling hampir tempat duduknya. Tetapi yang paling banyak salawat aqrabukum manzilah. Ma farq baina majlis wa manzilah. Kata al-Imam al-Syeikh Zubair Hasani hafizahullah wa radhiya anhu dalam kitab beliau tentang Qurbin Nabawi, kata beliau, manzilah la majlisan hada ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kadhaif. Majlis maksudnya dia akan jadi tetamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan hampir dengan Nabi. Bila jadi tetamu, hada syai' fa syai', hinan fa hin. Waktu demi waktu. Ada hari dia mai jadi tetamu, mungkin hari lain orang lain pula duduk pada tempat tersebut. Tamam? Boleh jadi. Tapi kalau manzilah, hada sahibul bait. Laisa dhaif. Dia adalah tuan rumah dan dia bukan tetamu. Dia akan duduk dengan Nabi SAW. Dia akan duduk dengan Nabi. Dan qurbun Nabi SAW ni ada banyak bentuk. Ada disebut dengan qurbul barzakhi. Nah, ada disebut dengan apa ni, orang panggil apa? Qurbu. Ada 4 jenis qurb. Nah, di akhirat. Nah, qurbul barzakh. Lagi apa lagi? Qurbu al-hashr. Yang ketiga dipanggil qurbul jinan. Yang keempat disebut qurbul kasib. Dipanggil. Yang tu di akhirat setelah kita mati. Sebab qurbu ni ada 2 jenis qurb. Pendekatan kita dengan Nabi ni ada 2 jenis pendekatan. Dipanggil qurbu ad-dunya dan qurbul ukhra. Atau qurbu fil akhirah. Pendekatan dengan Nabi dengan dunia ni di sisi para ahli sufi disebut dengan fathul muhammadi. Dipanggil fathil muhammadi. Dan ada 3 jenis pembukaan muhammadi yang berbentuk ataupun yang bersifat dengan Nabi SAW tadi. Pada dunia ni ada 3 jenis pembukaan. Yang pertama musyahadatun Nabi. Musyahadah ni bermula dengan ru'yatil manam. Dia akan mimpi jumpa Nabi. Yang kedua dia akan mula kepada ru'yatul misal. Dia akan melihat misalnya Nabi. Nah, gambarannya Nabi. Yang ketiga baru ijtima' fil yaqadah. Dia akan bertemu dengan Nabi secara jaga. Dan ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqadah. Hadis sahih. Dan kalau kata Nabi SAW sebut fasayarani yaqadah, kalau dikata fasayarani yaqadah fil akhirah, idan mal mayizah? Apa beza orang yang mimpi jumpa Nabi dengan yang tak jumpa Nabi? Sama aja. Kalau macam tu. Jadi takkan Nabi sebut benda tak ada faedah. Nabi kata man ra'ani fil manam fasayarani yaqadah. Siapa jumpa aku dalam mimpi, dia akan jumpa Nabi secara jaga. Nabi kata dia akan tengok aku secara jaga. Bermakna apa? Tengok Nabi secara jaga di akhirat. Kalau tengok Nabi kepada Nabi dengan di akhirat nanti, yang tu kita boleh tengok. Hak tak mimpi jumpa Nabi di dunia ni pun boleh tengok Nabi SAW di akhirat nanti. Semua akan nampak Nabi SAW. Sebab kita akan pergi jumpa dengan Rasulullah untuk minta syafaat. Okay? Yang ni pun apa ni, kelompok tu terlepas daripada syafaat. Mereka kata ni daripada Allah ya. Terlupa.
Lepas tu jangan heran lah. Mereka ni bawa satu, orang panggil apa, sama dia punya pemahaman dia, sama. Lepas tu kalau kita bincang bab syafaat, syafaat daripada guru, syafaat daripada orang hafal Quran, syafaat anak daripada anak yang telah wafat kepada ayahnya dan seumpama dengannya, maka dia kata tak ada semua benda tu. Lepas tu ada ulama tulis kitab Asy-Syafa'ah. Syekh Abdullah Talidi Hafiz rahimahullah ta'ala tulis kitab bab syafaat, dan tu dikenaraikan syafaat-syafaat selain daripada syafaat yang paling besar, iaitu syafaat daripada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala bagi ada syafaat-syafaat yang lain. Dan syafaat paling besar yang dipanggil syafaatul uzma daripada makhluk ni adalah syafaatun Nabi SAW. Itu khusus kepada Nabi sahaja. Ia syafaat daripada malaikat. Malaikat ada syafaat, boleh bagi syafaat juga kepada usah minal mu'minin. Ada syafaat yang boleh menyebabkan orang tadi diringankan hukuman neraka dia. Ada orang syafaat dia tadi dikeluarkan daripada neraka. Ada syafaat yang didapatkan tadi untuk tingkatkan darjat. Banyak syafaat. Macam-macam bentuk syafaat. Baca kitab syafaat. Kena mengaji semua benda tu. Untuk elak daripada ditipu oleh kelompok tersebut. Nampak? Jadi Nabi kata, man ra'ani fil manam faqad fasayarani yaqadah. Bila sebut fasayarani yaqadah, maksudnya apa dia? Maknanya kamu akan tengok aku ketika mana dalam jaga sebelum kamu mati. Kalau sampai pada peringkat tersebut, ini disebut dengan Fathul Muhammadi, dengan musyahadah. Yang pertama. Yang kedua, ma'rifah. Ma'rifah iaitu dengan dimaksudkan tadi ilhamat, waridat. Warid-warid yang Allah Ta'ala bagi kepada kita dengan turunnya asrar Muhammadiyah. Asrar Muhammadiyah ni semakin ta'alluq hati orang tadi dengan Nabi, Allah Ta'ala akan buka pembukaan yang luar biasa. Ucapannya luar biasa. Pemahamannya terhadap hadis Nabi SAW dan ayat-ayat Al-Quran, maka akan diberikan pembukaan yang luar biasa. Yang ini kami lihat dengan mata kepala kami pada guru kami yang mulia Maulana Al-Imam Al-Syeikh Abdul Ba'is Al-Kittani rahimahullahu ta'ala. Ta'alluqnya dengan janabin Nabi SAW sehingga ucapan beliau luar biasa. Ayat-ayat Quran yang dia baca dan kaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW yang ketika disyarahkan tentang janabi Rasul SAW, la misala fihi, tidak ada misal pada ucapan beliau. Sehingga kata Al-Habib Salim, Habib Salim Syatiri rahimahullahu ta'ala, Habib Salim kata, kalau ada seorang macam Said Muhammad Alawi ala Said Muhammad Abdul Ba'is Al-Kittani di Hadramaut, saya akan tinggal kelas, saya akan pergi mengaji dengan beliau. Ni Habib Salim sebut ketika di Mesir. Ataupun masa tu Syekh pergi ke Yaman, Allahu'alam. Tak ingat lah. Tapi Habib Salim pernah sebut, kata, kalaulah ada semisal Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kittani, Syekh Muhammad Abdul Ba'is Al-Kittani ada seumpama ini di Hadramaut, saya akan tinggalkan kelas saya, akan ikuti pengajian dengan beliau. Ajib beliau, insya-Allah. Begitu juga futuh yang Allah Ta'ala bagi kepada Maulana Al-Imam Ali Jum'ah. Begitu juga futuh yang Allah Ta'ala bagi kepada Maulana Syekh Yusri Rusdi Said Jabir Al-Hasani. Ini antara orang yang kalau kita dengar ucapan mereka tentang Nabi, ajaib. Syekh Yusri kalau baca dalam salawat Yusriyah, dia syarah balik kepada Asma'ullahul Husna. Apa yang beliau syarah dalam Asma'ullahul Husna? Ta'alluq Nabi dengan akhlaknya, dengan nama-nama Allah, dan takhalluq Nabi dengan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi bertakhalluq dengan akhlaknya Ar-Rahim, dan bagaimana Nabi berta'alluq dengan namanya Allah, Allah itu sendiri. Karena Allah ismun la li takhalluq, ada li ta'alluq. Karena ada nama-nama Allah ni yang boleh kita ta'alluq sahaja, tidak boleh takhalluq. Dan ada nama yang boleh takhalluq dan boleh ta'alluq. Kena faham yang elok. Ta'alluq dia pada ikat hati dengan dia. Allah, kalimah Allah tadi, nama Allah. Boleh tak takhalluq? Boleh ada orang berakhlak dengan nama Allah? Tak boleh. Kerana Allah ni alamun ala zati wajibil wujud. Yang ni kita boleh ta'alluq sahaja. Boleh terikat sahaja dengan nama Allah Ta'ala tadi. Sebab tu Allah adalah ismullah yang hanya boleh kita ta'alluq, bukan takhalluq. Dia tak boleh berakhlak dengan nama Allah. Tak boleh. Tapi kalau nama Rahman, boleh tak kita ta'alluq?
dan takhalluk boleh. Seorang tadi boleh bertakhalluk dengan nama Ar-Rahman, iaitu dia akan bersifat Rahman, kasih kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disyarahkan oleh beliau nama-nama Allah Taala tadi dengan akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 99 selawat. Nah, ada 99 nama Allah, bukan 99, tapi di selawat tadi disusun ikut hari. Ada 7 hari. 7 hari selawat tu? Ke 6 hari? 6 hari selawat tadi disusun untuk 6 hari. Dibaca nama 1 sampai nama sekian. Kalau dibaca tu maksudnya orang dekat. Kalau siapa yang baca selawat ni selalu, biasanya dia akan ada dalam kotak fikirannya ta'alluq dengan takhalluk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan secara automatik akan berta'alluq dan bertakhalluk dengan akhlaknya Allah azza wajalla. Dan Nabi sebut dalam hadis, taqallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah azza wajalla. Baik, macam mana kamu nak berakhlak dengan akhlaknya Allah? Maulana Syekh Yusri syarahkan dalam selawat beliau. Kamu nak berakhlak dengan akhlak Allah, syuf ila Rasulillah. Tengok kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Allah azza wajalla. Ajib. Lepas tu orang yang ta'alluq hatinya dengan Nabi dan takhalluk dengan akhlaknya Nabi, maka akan dapat apa? Ma'rifah. Kemudian akan ada tahakkuk. Tahakkuk yang ketiga, al-wirasatul batiniyah li ahwali wal maqamatin nabawiyah wa ala qadri ta'alluq yakunu tahakkuk, kata ulama. Sejauh mana orang tadi ta'alluq dengan Nabi, sejauh itulah akan tahakkuk, akan benar bagaimana kedudukannya tadi dan pengetahuannya tadi terhadap Nabi. Dan wa fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa waktu itu baru ayat tadi akan mengenai orang tersebut dengan sebenar. Apa? Jadi itu salah satu daripada perhatian Nabi kepada umat, dan kesemua ini yang kita sebutkan tadi adalah untuk apa? Untuk menyebutkan kata tidaklah Allah Taala utuskan Nabi kita Muhammad melainkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diutuskan adalah untuk membawa kita daripada alam yang tidak ada apa-apa ni kepada sesuatu yang kekal selama-lamanya. Dan itu sahaja mahamin Nabi. Tujuan Nabi, kerjanya Rasul, itu saja. Nabi tak ada tujuan lain. Kalau Nabi cari nak dengan dunia. Dunia dan isinya semua di bawah tapak kaki Nabi SAW. Uhud boleh ditukar oleh Nabi jadi emas bila-bila masa. Tapi sikit pun Nabi tidak lakukan demikian. Malah sebelum Nabi wafat, Nabi SAW menggadaikan baju perang Nabi, Zatul Fudul, baju perang Nabi yang Nabi sangat cintai dan Nabi kasihi, kerana Zatul Fudul dipakai oleh Nabi dalam perang Uhud. Nabi gadai baju perang tersebut untuk dapatkan 60 sok, 60 gantang gandum diberikan kepada isteri-isteri Nabi, sebanyak 9 orang isteri Nabi, bagi kehidupan mereka selama 1 tahun selepas kewafatan Nabi SAW. Faham? Kalau Nabi inginkan dunia, lebih daripada itu lagi Nabi dapatkan. Kalau Nabi inginkan perempuan, Nabi akan dapat lebih daripada itu lagi. Dan disebut dalam khususiat Nabi, Nabi boleh, kalau Nabi berkenan dengan siapa-siapa wanita yang Nabi inginkan, Nabi boleh saja untuk tunjuk dan Nabi inginkan wanita tersebut. Khususiat Nabi, wajib. Ini antara khususiat yang disebutkan dalam kitab-kitab khususiat. Nabi boleh untuk menyukai mana-mana wanita, hatta isteri orang sekalipun. Dengar bagi elok ni. Dengar elok. Nabi boleh suka dengan siapa yang dia nak. Dan hatta kalau tu isteri orang sekalipun. Dan Nabi boleh kata kepada suami dia, ceraikan isteri kamu. Dan cukup selepas mana cukup iddah, maka dikahwinkan dengan Nabi SAW. Baik, nak tanya sekarang ni, berlaku ke tak benda tu? Ada berlaku dalam sirah? Tak ada. Walaupun itu diberi hak kepada Nabi, tapi tak pernah berlaku dalam sirah Nabi lakukan demikian. Dan tak pernah berlaku dalam sejarah Nabi melakukan demikian. Nabi tak pernah buat, walau diberi izin oleh Allah Ta'ala. Bermakna apa dia? Kalau kata kita diberi izin daripada Allah, kalau kita dibagi izin macam tu, agak jadi macam mana? Pasal Jaya, di Putrajaya tu nah? Lebih daripada tu lagi lah. Kita sebab tu kita, bila kita kena baca tentang Nabi, kita akan tahu bagaimana kedudukan Nabi SAW dan bagaimana perhatian Nabi kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Saya rasa setakat itu dulu.
Nah, banyak lagi sebenarnya kalau nak cerita tentang baginda Rasul. Jadi malam ni saya akan di masjid mana tu? Ibadur Rahman. Dalam ni Masjid Ibadur Rahman pun saya akan ceritakan ada beberapa contoh bagaimana kecintaan para sahabat Nabi terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga dengan ta'alluq para sahabat tadi menunjukkan contoh bagaimana mereka mencintai Rasul, itu akan diamalkan oleh kita bersama dan kita lakukan perkara tersebut. Kadang ada orang kata asyik cerita pasal mahabbatir Rasul saja. Nah, adakah benda ni tak boring kah? Tak. Kita kalau tahu betul-betul tentang mahabbatur Rasul dan juga qurbu al-Muhammadi ni, ada masyayikh tulis risalah tentang masalah ni keluar saja sampai hampir 10 risalah. Satu risalah lebih kurang dekat 40 muka surat ke 50 muka surat. Dan kalau dibaca tu dengan sebenar-benar pembacaan, ada satu risalah tu 100 muka surat lebih. 150 muka surat. Yang kesemuanya menceritakan tentang qurbil Muhammadi. Apa keperluan dan kepentingan orang tadi? Mahabbatur Rasul. Dan ni semua pada sebab kepada mendapatkan hakikah bagi hayat kehidupan. Kalau ni dibahaskan pada zaman ini, bahawa orang akan tahu apa sebab dia dijadikan di dalam muka bumi Allah Ta'ala. Dia sebut wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa bahagian kamu dari dunia. Bukan itu ditafsirkan hanya semata-mata dengan rezeki yang dia dapatkan dengan harta makanan kehidupan dia. La, rezeki maknawi dia pun la tansa nasibaka minad dunya. Hada aidan nasibak. Itu pun nasib kamu di dunia juga. Sebab tu macam mana kita nak tahakkuk dan makin akan dekat di akhirat nanti dengan junjungan besar, sejauh mana ta'alluq kita dengan Nabi ketika di dunia. Semakin tinggi pengetahuan orang tadi terhadap junjungan besar dan semakin kuat ikatan hatinya dengan junjungan besar, semakin banyak sebutan tentang Nabi diucapkan oleh lidahnya, semakin tahakkuk kehidupannya di muka bumi Allah Ta'ala. Tamam? Dan saya akan terus syarahkan benda ni insya-Allah dari masa ke semasa, dan doa moga Allah Ta'ala bagi kemudahan. Dan kalau diberikan kelapangan untuk saya tulis semula perkara-perkara tersebut, insya-Allah nanti kita akan tulis. Tapi tulis ni perlu kepada izin juga. Kadang-kadang ada orang suruh tulis ni, dia orang panggil apa, bukan kita kata saya akan tulis, lelaki ni tak tulis tu. Tak. Moga-moga diberikan dengan keizinan tersebut dan diberikan kemudahan untuk perkara tadi insya-Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Saya ucap terima kasih banyak kepada pihak masjid, pada Al-Fadhil Ustaz Khairul Fikri yang banyak kali dah jemput saya tapi tak boleh nak mai. Bila jawab pergi kat belah pulau kata, tak singgah langsung kat sini. Saya minta maaf sungguh-sungguh. Lepas ada pondok ni, dia jadi masa tu dia kena curi-curi sikit lah. Jadi alhamdulillah hari ini dapat datang juga ke sini, dan moga-moga kita akan hubungan ni akan berterusan dan tidak akan terputus sama sekali, dan diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala kepada pihak masjid dan seluruh ahli jawatan kuasanya dan seluruh masyarakat di tempat ini dan seluruh yang hadir ke majlis kita pada hari ini. Saya minta maaf, hari ini saya ambil masa panjang sikit. Ceramah panjang sangat pula dah. Selalunya pendek-pendek je ceramah saya. Jadi hari ini ambil masa sikit, minta maaf. Moga-moga semua dapat manfaat dan dapat kebaikan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.